Didik TV KPM. Okey, untuk segmen ini kita akan berfokus kepada apakah punca yang menyebabkan makanan rosak. Okey, seperti yang kita lihat dekat skrin ni adalah contoh-contoh makanan yang telah rosak. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan makanan rosak. Okey, makanan rosak biasanya adalah makanan ataupun minuman yang terdedah dan rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Okey, apa tu mikroorganisma? Okey, mikro maksud dia kecil ataupun halus. Organisma tu benda hidup. So, jadi makanan rosak ni adalah disebabkan tindak balas oleh mikroorganisma ataupun benda hidup yang halus. So, mikroorganisma ni berada di sekeliling kita. Ada di tanah, di udara, dalam tanaman, dalam makanan kita dan juga ada sebagainya berada dalam badan kita juga. Betul. Di mana-mana cikgu Di mana-mana. Macam mana nak tengok macam mana rupa bentuk dia? Dia tak boleh dilihat dengan mata kasar melainkan kita menggunakan mikroskop. Okey. Jadi untuk punca kepada makanan rosak, terdapat dua kategori mikroorganisma iaitu kita lihat yang pertama yang pertama adalah kulat dan yang kedua bakteria. Ya. Okey. Kulat. Kita lihat kulat apa Boleh, ni kulat? Okey. Kulat ni hidup di dalam tanah, sampah sarap dan juga di atas organisma lain, termasuk di atas makanan. Jadi kalau kita lihat kepada roti yang rosak tu sebenarnya, kita nampak ada kulat. Yang tu adalah kulat yang tumbuh di roti tadi. Oh, itu kulat cikgu Ya, kulat. Okey. Ataupun kadang-kadang kita panggil kulapuk kan. Okey. Berikutnya, apa lagi? Okey, kulat ni membiak secara spora. Okey. Sebab tu kita nampak macam kulat tu ada macam berbulu sikit Betul, kat atas cikgu. kan. Itu sebenarnya kalau mata kasar kita nampak macam tu, tapi bila bawa mikroskop gambar dia berbeza sebenarnya. Okey. Kita lihat contoh kulat bila kita lihat di bawah dia menggunakan mikroskop. Okay, ini adalah 3 contoh kulat bila kita lihat menggunakan mikroskop. Yang pertama penicillium, kedua yeast dan yang ketiga adalah kulapuk. Oh. Yang selalu atas roti cikgu yang mana? Kalau atas roti biasanya kita buat kulapuk ni. Okey, baik cikgu, terima kasih. Okey, boleh cikgu sambung lagi? Boleh cikgu, silakan. Okey. Kita lihat kepada mikroorganisma yang boleh merosakkan makanan. Yang kedua adalah bakteria. Okey, bakteria ni dia aktif dengan cepat pada suhu bilik dan juga kelembapan yang sesuai. Okey, suhu bilik tu biasanya dalam 27 darjah Celsius. Okey, boleh hidup di udara, air, tanah dan di dalam tumbuhan, haiwan termasuklah manusia. Okey, boleh memberi manfaat ataupun mendatangkan mudarat kepada kita juga. Dan satu lagi, sesetengah bakteria boleh menyebabkan penyakit seperti bakteria E. coli boleh menyebabkan cirit berit. Kalau bakteria Vibrio cholera boleh menyebabkan penyakit taun ataupun kolera. Satu lagi fakta tentang bakteria. Okay, bakteria juga, untuk bakteria yang baik, dia boleh melambatkan pertumbuhan kulat pada makanan. Selain itu, ada juga bakteria baik yang boleh menghasilkan vitamin B kompleks dan juga vitamin K. Okey, saya ingat bakteria ni semua yang tak baik. Ada juga yang baik. Ada juga bakteria yang baik. Faham? Okey cikgu, silakan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, untuk topik ini kita melakukan dua eksperimen, dua mini eksperimen bagi melihat apakah faktor yang menyebabkan mikroorganisma ni tumbuh dengan cepat. Okey, untuk eksperimen yang pertama saya serahkan kepada Cikgu Ira. Okey, seterusnya Aiman, cikgu bergerak ke sana. Boleh cikgu, silakan ambil tempat. Okey, untuk eksperimen pertama, apa yang murid-murid perlu sediakan adalah air dan juga roti. Roti ni perlu 2 keping. 2 keping. Okey, 1 roti macam ni. Okey, masukkan roti dalam renjiskan air pada roti A, sementara roti B tidak direnjiskan air ataupun tidak disemburkan air. Okey, cikgu dah sediakan 2 plastik iaitu A
dan juga plastik, Plastik B. B. Dan 2 roti ni masih lagi elok cikgu Ya, masih Okey. lagi elok cikgu sediakan. Okey, kemudian renjiskan roti pada roti A. Kat air pada roti A. Renjis ya, jangan sampai banjir ya. Renjis sahaja. Okey. Renjis pada roti A tapi tidak pada roti B. Kemudian cikgu? Masukkan roti A ke dalam plastik. Okey, masukkan ke dalam plastik. Okay, langkah Dua-dua roti cikgu Dua-dua roti. Okey. Sementara roti B, murid-murid kat rumah dan juga Hakim, Ya, cikgu. tak perlu buat apa-apa, hanya masukkan sahaja ke dalam plastik B. Mungkin kita punya murid-murid di rumah juga boleh turut serta. Minta dengan ayah, "Ayah nak roti ya, nak buat eksperimen." Eksperimen ni sangat senang. Ya, betul cikgu. Boleh buat. Okey. Kemudian Dah siap macam ni. A dan juga B. A tadi kita renjiskan air, manakala B kita tak buat apa-apa, tak Betul. renjiskan air. Kemudian letakkan roti yang telah direnjiskan air ni pada tempat ataupun kawasan yang gelap, sedikit gelap. Biarkan selama 5 hari. 5 hari. Ya, 5 hari Okey. kita nak tengok pembiakan kulapuk dan juga bakteria. Mungkin Okey. murid-murid tertanya-tanya kenapa mesti guna 2 keping roti. Betul. Sebabnya kita nak lihat perbezaan roti yang telah dibasahkan tadi dan juga roti yang masih kering. Sebab tujuan eksperimen ni adalah kita nak lihat faktor pertumbuhan mikroorganisma pada makanan. Macam kat sini kita ambil contoh roti tadilah. Ya. Okey, setelah 5 hari, cikgu dah bawa kat siap-siap memandangkan masa yang terhad di Betul. studio. Okey, selepas 5 hari, pada roti B tidak berlaku apa-apa tindak balas. Masih lagi elok, cantik. Masih lagi elok. Macam roti pertama tadi Betul. yang tak ada apa-apa pertumbuhan mikroorganisma. Manakala roti B sedikit Bertukar wajah cikgu. bertukar wajah. Dah tak cantik. Ada tumpuk-tumpuk Ada cikgu tumpuk-tumpuk, ada warna Tumpuk. hitam, Hmm. ada kulapuk. Okey, itu sahaja untuk eksperimen pertama menggunakan Okey. roti. Okay, saya tambah sedikit. Boleh cikgu, silakan. Okey, untuk eksperimen tadi menunjukkan bahawa kelembapan tu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Dia membantu pertumbuhan mikroorganisma pada makanan. Kalau kita lihat tadi, roti B tu masih lagi kering. Betul. So tak ada mikroorganisma yang ada mudah nak tumbuh lah. Berbanding roti A yang kita dah basahkan. Jadi mungkin juga plastik tadi dah ada, sedia ada mikroorganisma kat Betul. dalam tu. Jadi mempercepatkan pertumbuhan mikroorganisma pada roti A tadi. Ya. Terima kasih Cikgu Su. Okey, seterusnya untuk eksperimen kedua, Kita nak lihat pula faktor ataupun kesan haba terhadap mikroorganisma. okey. Untuk eksperimen kedua ini kita menggunakan nasi. Hari ini cikgu bawa nasi yang segar, masih segar, baru masak, elok, tak ada tindak balas apa-apa, baru keluar daripada periuk. Okey, cikgu sediakan 2 bekas, iaitu bekas A dan juga bekas B. Okey. Masukkan sedikit nasi ke dalam bekas A. Juga masukkan pada sedikit bekas B. pada bekas B. Okey. Mau nasi A dan juga B. Okey. Hakim nampak kan? Cikgu Nampak, letak cikgu. nasi A dan juga B. Okey, seterusnya masukkan nasi yang telah diletakkan dalam bekas A ni ke dalam peti sejuk. Sebab kita nak uji ataupun buat eksperimen kesan nasi dan juga haba. Ya. Manakala untuk nasi B, kita hanya letakkan pada permukaan ataupun pada suhu bilik sahaja. Okey. Setelah 5 hari, nasi pada Nasi bekas pada A tak ada perubahan. Betul tak Cikgu Su? Ya, betul. Manakala untuk nasi bahagian B, dia berlaku Cikgu Ira tindak dah balas. bawa Saya dah hasil sediakan. akhir yang telah dibuat eksperimen bersama murid di sekolah. Sebab kalau kita nak buat, kita memerlukan tempoh 5 hari Lama cikgu siaplah eksperimen Jadi kita kan. ambil yang dah siap terus. Ya. Dah siap terus dan sangat berbau kuat. Betul. Dan tidak menyenangkan lah. Ya.
Jadi Aiman boleh jangan tengok. dibuka cikgu ya. Jangan dibuka. Jangan Kau dibuka. pengsan cikgu kita kan. Okey cikgu, ini yang tak boleh dimakan Tak boleh makan. Okey. Nasi dalam peti masih elok. Okey. Baik. Jadi murid-murid kita di rumah boleh cuba cakap mak nak sikit nasi sebab adik nak buat eksperimen. Kena minta izin dulu dengan mak, kan terkejut mak mana pula nasi aku ni kan. Okey cikgu. Tiba hilang kan. Satu Okey, lagi manfaat daripada eksperimen ni tadi yang mana membuktikan haba bertindak balas dan mempercepatkan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi apa yang kita pelajari kat sini, kalau ada nasi lebih, jangan biarkan atas meja. Jangan simpan dekat luar, simpan di peti sejuk. Ya. Tak adalah kita membazir. Betul. Kalau tak sayang cikgu Kalau tak sayang makanan. Betul. Okey cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya untuk aktiviti yang ketiga, cikgu nak Aiman pilih makanan yang ada atas meja. Pilih makanan, 3 makanan yang masih elok. Okey. Manakala 3 makanan tidak elok ataupun yang sudah rosak. Okey. Jadi yang elok saya masukkan bekas Ke dalam bekas kanan. warna oranye kanan. Okey. Dan yang tidak elok di bekas kiri Ya. Ya, Okey, betul. 3 yang elok. Baik, saya pilih dulu. Boleh pilih mana? Yang pertama ialah buah apple. Saya tengok buah apple ni elok sebab dia tak lembik, pegang pun sedap. Jadi saya rasa buah ni masih lagi elok. Tapi tak apa, kita akan dengarkan jawapan selepas ini. Satu. Yang kedua, buah jambu. Betul ke cikgu Buah jambu kan? Buah jambu, betul. Saya memang suka buah jambu ni. Baik. Jambu batu. Buah jambu ni pun saya tengok tak lembik, kemudian sedap dipegang. Warna macam mana? Warna masih lagi cantik cikgu, Lagi hijau. cantik. Okey. Baik, boleh nampak murid-murid di rumah masih lagi cantik warnanya dan tak lembik. Dan yang ketiga saya memilih nampak macam apa ni, brokoli ni elok je. Segar Okey, lagi segar kan? je. Dia punya warna pun cantik dan bila saya dekatkan hidung saya pun tak berbau. Jadi saya rasa makanan ini masih lagi elok. Baik. Okey. Jadi saya sudah memilih 3 makanan yang elok. Sekarang saya nak pilih 3 lagi makanan yang tidak elok. Baik. Saya nampak pisang ni. Pisang ni sebenarnya sedap dimakan. Tapi bila tengok, alamak kan. Tengok dia punya warna pun dah hitam. Kalau anda murid-murid boleh tengok di rumah, hitam dia punya kulit dan lembik pula bila saya pegang. Jadi saya rasa ini tidak elok ni. Baik. Jadi lagi 2, susu. Saya ni memang meminati susu dan saya tengok susu ni sebab dia berketul-ketul. Jadi pelik semacam. Saya rasa susu ni sudah tidak elok. Tidak boleh diminum lagi. Okey, nampak ya? Baik. Dan yang terakhir saya rasa sayur ni, ini memang sah tak elok ni. Sebab cuba Kenapa, murid-murid tengok di Hakim? rumah, layu kan? Dah tak segar dah. Betul? Lembik semacam kan? Jadi saya rasa sayur ni sudah tidak elok lagi, iaitu layu. Baik cikgu, saya sudah memilih 3 makanan yang elok dan 3 makanan yang tidak elok. Jadi betul ke cikgu pilihan saya? Okey, cikgu dengan cikgu Su akan semak sebab Hakim mewakili murid-murid kat Ya. rumah. Okey, boleh cikgu bergerak? Boleh cikgu, silakan. Okey. Untuk semak kotak pertama, Harapnya betul lah ya. makanan yang tidak rosak. Okey, Hakim memilih brokoli, jambu dan juga apple. Ketiga-tiga jawapan ni cikgu Su, betul ke tidak? Betul. Betul. Selamat Tepat. sekali. Okey, tahniah. Sebab Tepuk sikit untuk saya. semuanya masih lagi berada dalam keadaan yang asal. Tekstur tak berubah, warna tak berubah. Betul. Dan masih Rasa cantik. insya-Allah masih sedap, Ya. kan? Dan tak ada bau yang tidak menyenangkan. Baunya masih wangi. Ya, betul. Okey, Berikan untuk tahniah. Luqman. Tahniah Luqman. Okey cikgu, ada tak ganjaran untuk yang pertama ni? Memandangkan Ada. 3, Okey. Tiga boleh tepat, boleh letak kita 3 bagi stiker. 3 stiker. 3 stiker, saya pilih kuning lah pula. Okey cikgu, Satu. boleh untuk yang bekas kedua. Okey, untuk bekas makanan yang rosak. Makanan yang rosak ada 3. Kita Okey, yang Saya pertama. pilih yang Daripada kecil. pilihan Yang Luqman. pertama Pisang. Cikgu boleh tunjukkan di Luqman. kamera kita. telah memilih pisang. Betul Belah sana, tak Cikgu cikgu? Suhaila?
Ya, betul. Betul. Okey, dapat satu markah. Satu ganjaran untuk saya. Okey, yang kedua. susu rosak. Betul Cikgu Suhaila? Betul. Betul, tepat. Kat situ pun kita dah nampak perubahan dari segi tekstur susu Betul, tersebut. Susu yang masih elok, kita nampak dia elok je macam Cikgu Syaira tunjukkan. Tu susu yang masih lagi elok. Masih boleh diminum. Manakala yang dipilih oleh Luqman tadi telah berketul dan sedikit berbau. Ya. Okey cikgu, yang terakhir. Yang terakhir adalah sawi ataupun sayur kangkung ni yang telah dipilih oleh Luqman. Betul tak Cikgu Su? Betul. Betul. Yang ini jelas sekali kita lihat dah ada berlaku perubahan dari segi tekstur. Sebab sayur tu dah nampak layu dah. Betul cikgu. Jadi Sayur kepada dalam murid-murid kita di rumah, kalau nampak perubahan kan cikgu kan, pada sayur contoh layu, bermakna sayur itu sudah tidak boleh dimakan lagi. Tidak boleh dimakan lagi. Okey cikgu, saya letak 6 ganjaran untuk saya. Boleh ke cikgu? Boleh. Sebab dah jawab dengan tepat. Baik. Didik TV KPM